Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan Fadilah Ramadan sementara kita tunggu azan Isya ni. Di dalam kitab Misqat terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa pada suatu ketika Musa alaihissalam telah memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, beritahulah kepadaku satu doa yang dengannya aku dapat mengingatimu dan berdoa kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Musa untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Musa alaihissalam berkata, kalimah itu telah diucapkan oleh semua hamba-hambamu. Saya ingin satu doa atau zikir yang khusus. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, jika 7 petala langit dan segala penduduk-penduduknya, ini sekalian para malaikat kecuali aku, dan 7 petala bumi diletakkan di sebelah neraca timbangan, dan di sebelah lagi diletakkan kalimah la ilaha illallah, maka timbangan la ilaha illallah akan lebih berat." Dinyatakan dalam suatu hadis bahawa apabila seseorang menyebut kalimah itu dengan ikhlas, maka pintu-pintu langit akan segera terbuka untuknya, dan ia akan sampai ke Arash tanpa ada apa-apa bentuk halangan pun, dengan syarat penyebut kalimah itu menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa yang besar. Demikianlah sunnatullah, sesuatu yang menjadi keperluan umum akan diberikan dengan banyaknya. Hakikat ini akan jelas apabila kita merenung sejenak keadaan dunia ini. Mana-mana benda pun, sebanyak mana diperlukan, sebanyak itulah yang akan disediakan. Contohnya air. Air adalah satu keperluan umum. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang tidak bertepi telah menyediakan air mengikut keperluan umum. Demikianlah juga kalimat tayyibah, ia merupakan zikir yang paling afdal. Kita dapat tahu daripada berbagai-bagai hadis bahawa kalimah ini terlebih afdal daripada segala zikir, dan telah dijadikan perkara yang paling umum supaya mudah untuk mendapatkan kalimah ini. Jika masih ada juga orang yang tidak mendapatkannya, maka itu adalah nasib malangnya sendiri. Sebenarnya banyak hadis yang menyatakan kelebihan kalimah ini. Hadis-hadis itu sengaja tidak dinyatakan untuk meringkaskan kandungan kitab ini. Perkara kedua yang telah diperintahkan untuk diperbanyakkan dalam hadis di atas ialah istighfar. Terdapat banyak juga kelebihan istighfar yang dinyatakan di dalam hadis-hadis. Dalam satu hadis dinyatakan bahawa barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya jalan kelepasan daripada segala kesempitan dan melepaskannya daripada segala kebimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam satu hadis dinyatakan bahawa barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya jalan kelepasan daripada segala kesempitan dan melepaskannya
daripada segala kebimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam hadis ini istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala bagi 3 perkara. Pertama, Allah membukakan untuknya jalan kelepasan daripada segala kesempitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melepaskannya daripada segala kebimbangan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. 3. Jadi bilangan banyak istighfar ni berapa banyak? Boleh kata banyak kan? Berapa banyak kita nak baca? Ya. Para ulama tasawuf mengatakan bilangan banyak itu berdasarkan hadis ni, sebab Allah Subhanahu wa taala bagi 3 benda, 3 perkara. Kan? Pertama apa? Allah bukakan jalan dan kelepasan daripada segala kesempitan. Allah lepaskan daripada segala kebimbangan, dan Allah beri kurniakan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi para ulama tasawuf mengatakan bilangan minimum istighfar 300 kali. Minimum 300. Berdasarkan hadis ni, sebab 3 perkara, jadi setiap satu perkara tu dia ambil 100. Setiap satu kelebihan tu dia ambil. Maulana Hamzah, kalau saya tak silap dulu, Maulana Hamzah pun ada beritahu, 300. Barang siapa yang istighfar 300 kali sehari minimum. Tapi sebaik-baik istighfar adalah istighfar bersama dengan taubah, kan? Berdasarkan dalil idza jaa nasrullahi wal fath innahu kana tawwaba. Jadi istighfar yang paling baik, istighfar yang dibaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Dia astaghfirullahil azim satu je. Itu istighfar. Dia istighfar dan taubah. Aisyah radhiyallahu anha beritahu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Lepas turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu, sama ada Nabi berdiri, Nabi duduk, Nabi baring, ataupun Nabi solat, ketika Nabi rukuk, ketika Nabi sujud, Nabi akan baca subhanallahil azimi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi akan banyak baca tu lepas turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau kita nak istighfar, elders bagi kita zikir tasbihat 300 bagi 300 petang, kan? Tapi dia ada situ, dia ada 100 itu, dia ada 100 itu, dia ada 200. Jadi kita tambahlah lagi 100, kan? Kadang setengah dia bagi baca sebaca la ilaha illa anta. Kalau jemaah Pakistan dulu dia baca apa? Dia tambah 100 pagi, 100 petang. Jadi dia dah jadi 400 pagi, 400 petang, kan? Jadi dia ada istighfar, dan dia ada istighfar Yunus ibni Matta. Istighfar Yunus ibni Matta ni istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, itu pun termasuk istighfar, tapi itu istighfar Yunus, Nabi Allah Yunus, kan? Jadi bacalah sekurang-kurangnya 300. Jadi orang yang ambil manfaat istighfar 300 kali satu hari ini bersama dengan taubah astaghfirullah wa atubu ilaih, maka antara kelebihan dia. Tapi kalau dia baca lagi banyak bilangan dia, itu lebih baiklah. Jadi kalau dia baca istighfar sebanyak 300 kali, maka antara ganjarannya Allah membukakan untuknya jalan kelepasan daripada segala kesempitan. Allah melepaskannya daripada segala kebimbangan, dan Allah kurniakan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Dalam satu hadis dikatakan bahawa semua manusia sememangnya berdosa, tetapi sebaik-baik pendosa ialah orang yang sentiasa bertaubah. Ini taubat ni. Istighfar dan taubah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka satu hadis yang lain berbunyi, apabila seseorang itu melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan terlekat pada hatinya. Sekiranya dia bertaubat, maka titik itu akan terhapus. Jika tidak, maka titik hitam itu akan terus kekal di situ
Selepas itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya memohon dua perkara yang tidak dapat tidak mesti dilakukan. Doa untuk mendapatkan syurga dan doa untuk kelepasan daripada neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahannya mengurniakan kepada saya dan juga anda. Jadi selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan satu perintah. Nabi telah perintahkan supaya memohon dua perkara yang tidak dapat tidak mesti dilakukan. Doa untuk mendapatkan syurga dan doa untuk kelepasan daripada neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya mengurniakan kepada saya dan juga anda sekalian. Maka hadis yang kedua, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah diberikan di dalam bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum mereka. Pertama, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut pun akan beristighfar untuk mereka sehinggalah mereka berbuka puasa. Yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang saleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban kesusahan dunia ini dan akan datang kepadamu. Yang keempat, pada bulan ini dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat, lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan yang biasa mereka sampai pada bulan-bulan selain Ramadan. Yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah malam itu Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Namun seseorang pekerja akan diberikan upahnya dengan sempurna setelah dia menyelesaikan kerjanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bazar dan Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah diberikan di dalam bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum mereka. Pertama, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut pun akan beristighfar untuk mereka sehinggalah mereka berbuka puasa. Yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang saleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban kesusahan dunia dan akan datang kepadamu. Yang keempat, pada bulan ini dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat, lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan yang biasa mereka sampai pada bulan-bulan selain Ramadan. Yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah malam itu Lailatul Qadar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Namun seseorang pekerja akan diberikan upahnya dengan sempurna setelah dia menyelesaikan kerjanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazar dan Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih. Keterangan hadis. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan 5 kelebihan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada umat ini yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun yang berpuasa dari kalangan umat-umat sebelum mereka. Alangkah baiknya jika kita dapat menghargai nikmat ini dan berusaha untuk mendapatkan kurniaan-kurniaan yang khusus ini. Keistimewaan yang pertama ialah bau busuk dari mulut orang yang berpuasa disebabkan keadaan lapar itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada baunya kasturi. Terdapat 8 pendapat daripada para pentafsir hadis dalam menghuraikan kenyataan ini. Saya telah menukilkan kesemua pendapat-pendapat tersebut secara terperinci di dalam kitab Syarah Al-Muwatta. Tetapi pada pendapat saya sendiri, 3 daripada pendapat-pendapat itulah yang lebih patut diterima. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan pahala dan ganjaran terhadap bau busuk itu di akhirat dengan satu wangian yang lebih hebat dan lebih menyenangkan fikiran daripada bau kasturi. Pendapat ini adalah jelas dan tiada sebarang kesangsian pun. Tambahan pula, terdapat riwayat-riwayat dalam kitab Ad-Durrul Manthur yang menerangkan pendapat ini dengan jelas. Oleh itu, pendapat inilah yang diterima. Kedua, pada hari kiamat apabila manusia dibangkitkan dari kubur, tanda untuk orang-orang yang berpuasa ialah akan keluar dari mulut mereka bau yang lebih harum daripada bau kasturi. Yang ketiga, pada pendapat saya yang lemah ini, pendapat ketiga ini adalah lebih baik daripada kedua-dua pendapat di atas. Pendapat itu ialah di dunia ini lagi, bau busuk itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya kasturi. Dan perkara ini ada kaitannya dengan perasaan cinta. Sesiapa yang ada hubungan dan mencintai seseorang, maka bau busuk kekasihnya itu lebih mengasyikkannya daripada ribuan wangi-wangian. Maksud daripada pernyataan di atas ialah taqarrub, iaitu penghampiran yang sempurna daripada orang yang berpuasa sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan bau busuk mulutnya itu turut dikasihi. Maka puasa ialah salah satu ibadat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang bermaksud ganjaran bagi setiap amal kebaikan akan diberikan oleh malaikat. Tetapi ganjaran untuk puasa aku sendiri akan beri kerana puasa ialah khusus untukku. Maka dinukilkan daripada sesetengah masyayikh hadis itu dengan lafaz ujza bihi, iaitu aku akan berikan diriku sendiri sebagai ganjaran puasa. Apakah lagi ganjaran yang lebih tinggi daripada mendapat dia yang dikasihi? Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu bagi segala ibadat, iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya dan cahaya itu akan menimbulkan kegairahan terhadap setiap ibadat yang lain. Dengan syarat puasa itu hendaklah puasa yang sebenar, bukan hanya sekadar berlapar. Sebaliknya, berpuasa sambil menjaga segala adab-adabnya akan diterangkan secara terperinci dalam keterangan hadis ke-9 nanti. Jadi kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, diberitakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu segala ibadat, iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya dan cahaya itulah yang akan menimbulkan kegairahan terhadap setiap ibadat yang lain. Jadi setiap amal kesolehan yang kita buat, dia ada nur, dia ada cahaya. Itu sebab saya rasa minggu lepas saya bagi tahu tentang nur orang yang zikir, kan? Satu orang yang zikir, dia ada nur dia, kan? Satu orang yang amal zikir, dia ada nur zikir. Satu orang yang baca Quran, dia ada nur baca Quran. Satu orang yang duduk dalam bayan, kan? Satu orang duduk dalam istimaiyat amal, bayan dia ada nur dia, kan? Jadi setiap amal, satu orang yang solat, dia ada nur dia. Setiap amal kesolehan, sehingga dalam keterangan ni, orang yang puasa pun, kalau dia puasa dengan betul, kabuliat penerimaan puasa tu di sisi Allah, puasa tu ada nur dalam kalbu dia. Jadi dia kata apa? Dengan nur itu, dengan cahaya itu akan menimbulkan kegairahan
terhadap setiap amal ibadat. Itu sebabnya dalam buat setiap amal ni, dia ada nur-nur dia yang tersendiri. Itu sebab satu orang yang duduk dalam satu amal, dia tak boleh buat banyak amal, kan? Satu orang yang duduk dalam bayan, dia jangan zikir, kan? Duduk dalam bayan, ambil biji tasbih, zikir, habiskan tasbihat 300 pagi dalam bayan. Itu tak betul. Itu satu benda yang elders tegur kita dulu, kan? Satu ketika di Nizamuddin, ketika Maulana Ahmad Lat bayan, kan? Datang satu orang karkun India, dia duduk dalam Maulana tengah bayan, dia ambil biji tasbih itu, dia nak habiskan zikir. Maulana kata, Baisab, bangun. Maulana kata, kau nak zikir ke kau nak duduk bayan? Kalau kau nak duduk bayan, kau berhenti zikir. Kalau kau nak zikir, kau bangun, kau keluar daripada istimaiyat amal, habiskan zikir kau, kemudian datang masuk balik. Jadi orang tu tak bangun lah, kan? Dia tak bangun lah, dia berhentilah zikir, dia duduklah dalam bayan tu. Habis bayan tu dia, kan? Ulama beritahu, bukan sekap Maulana Ahmad Lat dia, semua ulama tasawuf beritahu benda yang sama. Dalam zikir, bila satu orang zikir, dia ada nur dia, dia ada cahaya dia. Jadi dalam bayan, dia ada cahaya dia. Jadi satu orang bila dia duduk dalam bayan, dia habiskan zikir dia, maka akan berlaku pertembungan nur, kan? Akan berlaku pertembungan cahaya. Maka bila berlaku, kata Maulana Ahmad, bila berlaku pertembungan nur, nur zikir dengan nur bayan, bila bertembung, dia tidak baik untuk kesihatan badan kamu. Tapi tuan-tuan cuba tengok, kalau tuan-tuan nak habiskan zikir dalam bayan ni, tak sempurna, tak khusyuk, hati gelisah. Dia jadi macam bayan pun nak dengar, zikir pun nak baca, dia bersilang-silang dalam hati ni. Sama macam saya, hati dia kalau duduk ambil bayan, bayan pun nak dengar, bayan pun nak dengar, zikir pun nak baca, kan? Kata Maulana Mustaqil, kata Maulana Syamin, kata apa? Allah pun nak, berhala pun nak, dunia pun nak, akhirat pun nak. Akhirnya dunia pun tak dapat, Allah pun tak dapat, kan? Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat, Allah pun tak dapat, berhala pun tak dapat. Hari ni kita semua kita nak. Jadi elders kata, habiskan satu-satu. Jadi bila berlaku pertembungan nur, maka tidak baik untuk kesihatan. Itu pasal kita duduk dalam khutbah, Nabi telah tegur umat ni, bila khutbah sedang berjalan, berhenti zikir. Imam naik atas mimbar, kan? Imam naik atas mimbar. Kadang-kadang kita kena tipu dek syaitan, kan? Time imam baca khutbah tu lah kita nak, masa tu lah kita nak zikir. Habis mimbar, kita pun tak zikir. Habis main sunat, kita pun tak zikir. Masa orang baca khutbah tu lah kita nak, masa tu lah kita nak zikir. Sedangkan ketika khutbah berjalan, semua amalan zikir dihentikan. Dihentikan. Semua amalan zikir itu dihentikan. Sehingga orang semayang sunat, kalau mazhab Hanafi, dia masuk, imam dah naik mimbar, dia tak ada semayang, dia tak ada sunat dah, dia duduk betul. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, kita kena cepat-cepat selesaikan tahiyatul masjid kita, ringkas, seringkas yang boleh, dan duduk dengar khutbah, dan tak ada zikir lepas tu. Sebab apa? Dalam khutbah dia ada nur dia, dibimbangi berlaku pertembungan nur. Sama juga satu orang yang bila Maulana Ilyas rahmatullah alaih beritahu, Allah Subhanahu wa taala telah bukakan di hadapan aku, kan? Maulana Ilyas rahmatullah beritahu, Allah telah bukakan di hadapan aku seluruh nur masyayikh di seluruh India. Seluruh masyayikh, ya sari masyayikh, masyayikh, sari ulama, seluruh ulama di India, seluruh masyayikh tarikat di India, Allah Ta'ala telah zahirkan depan aku seluruh cahaya kekuatan horsepower dia. Senang faham. Semua ulama tasawuf di India ni, semua dia punya horsepower, kekuatan kerohanian dia, aku telah menyaksikan, kata mereka. Wallahi demi Allah, tidak aku saksikan satu cahaya yang lebih kuat daripada cahaya amalan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf pada waktu tahajud. Amalan yang paling besar nur tu, amalan baca Quran, buka mushaf waktu sebelum subuh tu, kan? Kalau kita bangun waktu sahur, kalau kita bangun awal,
Bacalah Quran apa? Bukalah mushaf tu kan? Bacalah 2-3 muka ke, 1 muka ke, setengah muka ke, 2-3 ayat ke. Bacalah. Ambil fadilat baca Quran sebelum subuh tu. Innal Qur'anil fajr, kan ayat tu kan, aqimis salati lizunuki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Ayat tu. Ambillah kelebihan baca Quran sebelum subuh, tapi pegang mushaf. Yang nur itu adalah amalan baca Quran, bukan nur yang cahaya yang keluar daripada handphone tu. Faham? Bukan cahaya yang keluar daripada telefon. Cahaya yang keluar daripada amalan pegang mushaf tu. Jadi mana kata pegang mushaf ni dan baca Quran. Kelebihan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf ni. Jadi berhati-hatilah dalam beramal tu, kita ambil jalan selamat kan? Jadi buat satu-satu amal, satu masa satu amal. Kalau kita dalam bayan, duduk bayan. Kalau kita nak zikir, kita bangun dan selesaikan zikir kita kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua taufik dan hidayah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.